Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Terima kasih kepada darah muslim hadis. Kasih dihormati Ustazah Nuridah Timbalan Ketua Penerangan Pastor Ustaz. Kasih Saudara Dr. Sufian Timbalan yang Ketua PAS Tulim Baru Tulim Bandar Baru. Saudara saya Anwar Yusuf, mengarah kepada Jawatan Pilihan Raya PAS kawasan Dinding Tebal, saudara Siti Busra PAS kawasan Dinding Tebal, pimpinan-pimpinan sahabat saya, saudara Rusdi Timbalan, mengarah Timbalan penerangan PAS kawasan Timbalan penerangan PAS Dinding Perak, pimpinan-pimpinan daripada kawasan MTV cawangan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya malah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sampai ke satu lagi penghujung jelajah siri konvoi PAS Penerangan Pusat yang kali ini bermula daripada Kedah, Perlis dan berakhir di Pulau Pinang. Negeri yang belum lagi sampai ialah negeri Perak. Belum sampai lagi. Selangor dan wilayah tak payah konvoi. Sebab semua urus Selangor dan duduk wilayah. Hari-hari konvoi Selangor wilayah. Tinggal Perak saya tak sampai. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada PAS kawasan Dinding Tebal, MTB Sungai Aceh, secara khususnya kerana telah berjaya mengatur dan melaksanakan program konvoi ini dengan cara yang cukup berkesan, saya rasa. Walaupun mungkin ada yang agak terkendal bagaimana sesetengah pimpinan ustaz yang sepatutnya turun tapi tidak muncul-muncul, dan sepatutnya sampai ke petang tapi hujan di tengah hari, yang mana ada gangguan program-program itu dari segi kehadiran kepimpinan. Tapi percayalah tuan-tuan, sebenarnya kejayaan program itu bukannya dengan kehadiran kepimpinan. Saya melihat program ini sebenarnya bukanlah program untuk menurunkan kepimpinan. Program ini program untuk kita menggerakkan jendera. Program ini program untuk kita melihat kesediaan MTD yang bertanding bagi menjalani kerja pilihan raya, bagi mewujudkan satu gelombang yang bukan hanya dapat dirasai oleh pekerja, menyuntik semangat pekerja-pekerja kita, bahkan lebih daripada itu memberikan suatu gambaran kepada penduduk setempat kita bahawasanya kita bersungguh-sungguh dan kita bekerja dengan sedaya upaya kita yang ada untuk kita menawan, merampas kembali MTB yang kita hanya kalah dengan kiraan 250 undi di Sungai Aceh. Syabas baik kepada pemuda, baik kepada muslimat MTB semua yang terlibat sama, yang mengatur program kami daripada subuh sampailah sekarang ini, dan juga insya-Allah ceramah pada malam ini yang dihadiri oleh Ustazah Nuridah, dan insya-Allah Datuk Seri Nizat akan kembali semula ke Sungai Aceh. Keluarga yang dirahmati Allah, saya pun pengalaman barulah bagi saya. Sebab saya ni tiba-tiba menjadi penyelamat bidang terjun.
semalam ceramah di Janak di Kuala Pernih. Yang sepatutnya hadir adalah Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Ibrahim. Yang hadirnya ialah Ketua Penerangan PAS Perak. Orang tak kenal pun siapa. Yang hadirnya ramai, yang datangnya kerdil. Hari ini tuan-tuan, saya mengucap syabas saya tak kira dah siapa yang datang pun. Yang datang tu walaupun kerdil, dia rasa besar sahaja. Dia terasa besar kenapa yang mengiranya ramai. Hari ini berapa puluh motor yang semua ni berpakaian hijau, bawa bendera, pergi mau tempat menunjukkan bahawa sebenarnya kita serius dalam kerja kita. Syabas dan tahniah. Jadi tuan-tuan tak perlu merasa sedih, kerana sebenarnya kalau pandangan kami dan tuan-tuan juga merasakan bahawa program ini sudah pun mencapai kejayaan pada program itu, bukan pada kehadiran pimpinan. Dan kita mengharapkan insya-Allah semoga kerja-kerja buat ini bukan hanya kita menunggu pimpinan tersebut. Ini kerja kita, ini kerja Islam kita, ini antara jihad kita, ini antara strategi kita, inilah perjuangan kita dan inilah perjuangan yang pernah ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa syiar Islam, dalam membawa Islam kepada seluruh ummah, dalam membawa dakwah Islamiah kepada seluruh masyarakat. Tuan-tuan, dakwah Islam ini bukan hanya untuk mengajak orang ke masjid, tapi dakwah Islam yang paling penting ialah untuk membina daulah. Perkara yang paling besar berlaku dalam surah Rasulullah SAW yang diambil dari Sayyidina Umar untuk dijadikan sebagai kiraan tahun Islam adalah peristiwa hijrah, peristiwa yang telah mentransformkan umat Islam daripada dijajah, umat Islam daripada ditindas, umat Islam daripada diperintah kepada umat Islam yang memerintah, yang memimpin, yang mempunyai daulah, yang berdaulat di bawah kepimpinan Rasulullah SAW. Itu dakwah Islam. Tuan-tuan, kajilah dakwah Islam sebelum daripada zaman British ataupun zaman colonize, zaman penjajahan. Tuan-tuan, dakwah tidak pernah membedakan antara dakwah membina masjid, dakwah mengajak orang menyembah Allah, juga dakwah untuk membina kerajaan di tanah air kita ini. Islam sampai ke tanah Melayu. Pertamanya, tuan-tuan, orang sebut dia Melaka. Pada tahun 1409 berakhir dengan penubuhan kerajaan Islam di Melaka. Sultannya Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1303 di Terengganu program penemuan batu bersurat yang menunjukkan sebenarnya sudah sampai ke Terengganu pada tahun itu telah dilaksana undang-undang Islam, menunjukkan juga dakwah Islam di Terengganu tidak berakhir hanya dengan masjid, tapi berakhir dengan adanya undang-undang syariah yang dijalannya hukum-hukum Allah. Dakwah di Terengganu, dakwah di Kelantan, contohnya penemuan terbaru wang shilling emas tahun 1182, 300 tahun sebelum Islam sampai ke Terengganu, 300 tahun sebelum Islam sampai ke Melaka. Wang shilling emas, sebelahnya ditulis Al-Mutawakkil, Sultan Kelantan pada ketika itu. Sebelah yang lain tulisnya Julus Kelantan maksudnya ialah Takhta Kelantan. Tahun 1180 menunjukkan sudah ada kerajaan Islam yang cukup kuat ekonominya, yang telah mencetak duit emas di Kelantan, menunjukkan sudah ada kerajaan Islam yang kuat. Pada ketika itu kemungkinan besar Islam sudah sampai dari sana dakwah kita, dan yang telah membentuk sebuah kerajaan jauh lebih lama sebelum tarikh itu, mungkin 100 tahun, kerana Islam sudah lama sampai di
campak di Vietnam kata saya cerita pasal dakwah kita, dakwah membina kerajaan. Kalaulah kita kata dakwah ini untuk masjid-masjid, kita memperingati manhaj Rasul, baca sejarah Rasulullah, contoh akhlak Rasulullah, kepribadian Rasulullah, tanpa kita bicara tentang daulah, sebenarnya kita tidak cukup tuan-tuan memahami apakah konsep dakwah pada Islam. Kepribadian Rasulullah untuk mengukuhkan dakwah Rasulullah. Bahkan Allah bagi lagi mukjizat, bahkan Allah bagi lagi sifat ihsan maksum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'sumuka minan nas, menjaga Nabi daripada manusia sebarang kekurangan, sebarang kecacatan, sebarang perkara yang boleh mengurangkan keagungan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menyokong dakwah dan perjuangan Rasulullah. Samalah kita. Sebab itu tuan-tuan jangan main-main soal membina khilafah. Allah subhanahu wa ta'ala billadzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi qada wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji, janji Allah janji yang pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak sekali-kali akan memukai, akan mendustai janjinya. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, Allah akan menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Allah akan menjadikan kamu pemerintah di muka bumi sebagaimana telah diterangkan secara panjang lebar oleh Ustaz Mulia sebentar tadi. Ini janji Allah. Tuan-tuan, Allah menggunakan la yastakhlifannahum. Kalau orang belajar bahasa Arab, la yastakhlifan ini dipanggil adat takkid, maknanya dia Allah memperat pasti Allah akan memberikan kita khalifah. Tamu Allah janji dah. Maka Allah menggunakan suatu kaedah bahasa yang pasti Allah akan memberikan kepada orang yang beriman itu pemerintahan. Sebagaimana Allah telah memberikan pemerintahan kepada mereka-mereka yang sebelum daripada kamu. Janji Allah. Sebab itu tuan-tuan, soal khilafah ini soal perjuangan yang kita kena bawa. Dan perjuangan Islam untuk membina khilafah di Malaysia, pengeraju ialah PAS. Itu satunya jemaah Islam, gerakan Islam, parti Islam yang meletakkan wadahnya, yang meletakkan matlamat untuk menegakkan agama Allah ini adalah PAS yang secara langsung terlibat dalam politik. PAS tuan-tuan, matlamat dia ialah Islam. PAS tuan-tuan, cara kita bekerja adalah menunjuk dan mengikut cara yang ditegak, yang disuruh, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Walaupun kita menghadapi kekangan yang bermacam, tapi kita tidak lari daripada tuntutan dan ajaran ini. Berbeza dengan UMNO. UMNO dasarnya apa? UMNO dasarnya perkauman, pertumbuhan kebangsaan, nasionalisme, bangsa Melayu, berkembar. Berkembar ni rasanya satu bahasa mau tak pakai dah, pakai UMNO. UMNO sendiri pun tak pakai bahasa Melayu, dia pakai bahasa Inggeris, United Malay National Organisation. Tapi bahasa Melayu dia dah berkembar. Dia punya dasar kebangsaan. Bahkan cara dia tuan-tuan, cara UMNO mendapatkan kerajaan ini pun kita rasa saksikan banyak sangat tuan. Tuan-tuan tengok di Kelantan baru satu forum dibuat. Satu forum yang buat yang hadir ni siapa? Tan Sri Aziz. Orang Lembu, orang Perak juga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang hadir lagi dah Sri Paduka Husam bin Musa. Yang hadir juga ialah nama dia Datuk Seri Datuk Rashid Aziz, pengarah kepada mantan pengarah SPR. Mantan pengarah SPR.
Tuan-tuan, Datuk Rashid kata apa? Dia kata memang banyak berlaku lompang-lompang dalam sistem demokrasi pilihan raya di Malaysia ini. Tapi masalahnya ialah SPR tak ada kuasa. Dan terlampau banyak manipulasi yang boleh dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional tanpa ada tindakan daripada SPR. Tak ada apa. Sepatutnya tuan, kalau dalam pilihan raya bila nak ubah satu tarikh balik, tarikh pembubaran. Tarikh pembubaran ni tuan-tuan, Myanmar baru tahu tuan-tuan 3 bulan sebelum kita beritahu. Myanmar ni kerajaan junta. Kita ni tak tahu lah nak banding ke Myanmar satu penuh. Myanmar 3 bulan sebelum pelari dah beritahu kita pelari sekian. Tak ada sudah beritahu. Apa masalahnya? Dia nak bertanding, kita nak bertanding. Kita boleh pilih persiapan awal. Kita bertanding cara yang kata gentleman lah. Beritahu tarikh awal-awal senang. Ini tarikh dia hanya Haji Najib dan Hajjah Rosmah Mansur sahaja yang mengetahui akan tarikh sebenarnya. Tunggu ilham sampai bila tarikh yang lain. Ini berlaku hanya di Perak. Hanya di Malaysia. Tarikh tak tahu bila pilihan raya. Sampai nak habis, kita tuan-tuan pilihan raya tak tahu lah. Saya satu. Bulan 3 ke, bulan 6 ke, bulan 10 ke, bulan 1 tahun depan ke tuan-tuan. Sebelum bulan 3, wajib ada pilihan raya. Ke mana-mana pun, tarikh mana-mana pun sebenarnya sudah tidak jauh pilihan raya daripada kita. Tapi itulah SPR. Itulah kerajaan Malaysia yang ada sekarang. Sama juga dengan bila berlakunya pembubaran DUN. Bila berlakunya pembubaran DUN sebenarnya sudah tidak ada lagi kerajaan yang diwakili oleh parti politik. Di negara-negara barat memang itu yang berlaku. Bila bubar kerajaan, parti sudah tidak boleh lagi memerintah. Sudah sepatutnya ada caretaker government yang mengambil alih, kerana bila ada parti yang memerintah, pada mana ketika berlakunya pilihan raya, maka akan berlakulah manipulasi dan juga penggunaan yang tidak betul, menggunakan jentera kerajaan bagi kepentingan parti yang memerintah. Ini Malaysia berlaku. Ini sistem yang basic, ini perkara yang asal dalam mana-mana pilihan raya, tapi tidak di tanah air di Malaysia. SPR dah kata apa? Aku tak ada kuasa. Minta maaf lah, dia kata, kamu tak ada kuasa, kamu nak buat tak boleh buat. Itu tuan-tuan boleh report dalam YouTube ada. Orang itu. Ini berlaku tempat kita. Kita orang Melayu tuan-tuan masih lagi diberi dengan dakyah-dakyah dan juga khurafat-khurafat yang cukup menunjukkan orang cukup lemah dalam fahaman berpolitik, fahaman kenegaraan. Bantuan RM500 contoh. Bantuan RM500 itu sebenarnya bukan bantuan daripada walaupun dia yang bagi, dia kata wakil rakyat bagi, tapi sebenarnya itu duit siapa? Tuan-tuan, orang Melayu kadang-kadang dia kata kalaulah UMNO tak buka kerajaan, siapa nak bina jalan raya ni tuan-tuan? Lampu-lampu tu siapa nak buat? Bangunan ni siapa nak buat? Itu lepas dia kata. Khurafat yang mengatakan bahawasanya kerajaan itu UMNO itu kerajaan ini ajaran sesat dalam demokrasi. Sedangkan kita dah buktikan di Pulau Pinang baik, di Kedah baik, di Kelantan baik, projek-projek jalan juga. Kerana kerajaan itu sebenarnya menjalankan kerja-kerja yang polisi telah ditentukan oleh pemerintah. Siapa-siapa sahaja boleh memerintah. Tidak ada masalah. Sebab itulah tuan-tuan, saya merasakan hari ini saya sebut sikit tentang potensi kita. Tuan-tuan, kita buat kerja ni, kita mesti mempunyai pemikiran dan juga mempunyai suatu persepsi dalam kerja kita buat. Baru kita nampak jelas. Sama ada persepsi yang akan datang atau persepsi yang berlaku pada keadaan sekarang. Saya nak sebut tuan-tuan, sekarang ni dalam masa pilihan raya sebenarnya
Potensi cukup besar. Tuan-tuan kena melihat potensi cukup besar. Kita melihat contohnya kajian Perak ni banyak kajian. Sebab orang suka berkaji di Perak. Allah akan kawasan. Sebab mungkin Perak ni dia tak macam negeri-negeri lain. Kalau Penang ni dikata dia punya komposisi penduduknya ramai orang Cina, tapi maksudnya beda lain cerita lah. Tempat lain Kedah ramai orang Melayu, Kelantan, tapi Perak ni sama komposisi penduduk ni dia lebih kurang sama dengan Malaysia. Dia ada 50% yang Melayu, 30% Cina, 20% dia lebih kurang sama Malaysia. Orang melihat tuan-tuan, bila mana kerajaan Perak, bila mana Pakatan Rakyat berjaya memerintah Perak, semua melihat tertumpu ke arah negeri Perak. Kenapa? Kerana sebenarnya kejayaan kita mentadbir di Perak menunjukkan bahawa Malaysia pun Pakatan Rakyat boleh tadbir. Kan tiada yang dominan. Tidak ada yang dominan. DAP ambil 18 kursi. PAS ambil 21 kursi, PKR ambil 20 kursi. Mana-mana parti pun, 3 parti tuan-tuan, kalau dia menang semua kursi, kalah yang lain. Contoh DAP menang semua, kalah PAS, kalah PKR. PAS menang semua, DAP kalah, PKR kalah. Tidak ada mana-mana parti pun yang boleh memerintah dengan secara bersedir. Mestilah mempunyai sokongan daripada parti-parti lain. Itulah dalam konsep pakatan pun sekarang. Maka tidak betul kalau dia kata di Perak ni kalaulah PAS menang, DAP yang memerintah. PAS lawan UMNO, PAS lawan UMNO yang menang dan DAP. Ini dia bagaimana. Sedangkan DAP hanya bertanding 18 kursi sahaja. Tak mungkin dia boleh memerintah. Jadi bermakna orang melihat bagaimana Perak ini sesuatu yang cukup penting dalam agenda politik. Saya pergi mana-mana kalau orang tanya Perak macam mana, ada harapan ke. Tuan-tuan, setakat ini kajian dibuat oleh 2. Satu oleh UM pada bulan 10, yang terbaru daripada Merdeka Center bulan 1. Tuan, kajian mendapati bahawa setakat ini milik rakyat sudah mula bergerak ke arah kita. Tapi masalah dia macam ni. Dalam contohnya kes-kes tertentu, dalam Anwar Ibrahim contoh, yang disiarkan tahu bagaimana majoriti rakyat Perak tidak boleh menerima tuduhan yang dilontarkan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bermakna di sini sebenarnya sudah ada psikologi yang menyebut bahawa media massa yang digunakan oleh kerajaan yang terlampau sangat ini sebenarnya sudah mula menarik perhatian reverse dia punya reverse impact. Bagaimana orang sudah masuk ke dalam terlampau sangat percaya, terus sangat orang kata ini mungkin nipu. Itu yang berlaku. Kajian UM memperlihatkan bagaimana ada tendensi orang UMNO sendiri yang merasa sukar untuk menerima, yang merasa payah untuk mendapatkan kerajaan. Yang terbaru pun ada satu kajian ataupun resource kita daripada sumber-sumber yang menunjukkan bahawa UMNO hanya yakin dalam 16 kursi saja di Perak. 16 kursi saja daripada 59 kursi. Saya nak cerita tuan-tuan bagaimana sekarang ni potensi kita ada. Cumanya perkara tersebut kadang-kadang dia tak sampai di luar. Tahun ini tidak ada suatu bentuk orang kata ombak tsunami yang besar, tidak ada. Tidak ada satu senario ataupun suatu isu yang cukup besar, tidak ada. Tapi sebenarnya isu-isu lama dan makin lama makin banyak tuan-tuan telah menimbulkan suatu bentuk perasaan orang sudah getik, orang kata. Orang sudah nak marah, orang sudah tak minat dengan UMNO. Cuma tuan-tuan, soalan kita dah bagaimana kita nak mengambil ruang yang kosong ni. Dulu tuan-tuan, contoh saya berkata, dulu orang Cina dulu memang dia cukup benci dengan UMNO. Tapi dia sembang dengan dia, masalah dia kata saya tak nak suka ini UMNO, tapi saya tak percaya sama PAS. Saya tak yakin sama PAS. Adakah PAS boleh perintah? Nanti kalau perintah kena potong dan sebagainya. Maka itu antara isu juga yang menyebabkan Cina walaupun tak percaya dengan UMNO, tahu antara rasuah, tapi untuk menerima PAS menjadi masalah kepada mereka. Sekarang tuan-tuan, Cina sudah tidak begitu.
masyarakat Cina sudah boleh kuasa 70%, 80% dukungan Cina kepada Pakatan Rakyat, termasuk lepas masalah kita masalah Melayu. Ini masa tuan-tuan. Ini yang bukan cabaran kepada tuan-tuan untuk menyedarkan orang Melayu. Memang ramai yang sudah tidak minat dengan apa masalah rasuah ni maklum, masalah dengan kuasa ni orang tahu. Cuma dia kata adakah dan bagi pada PAS ni, soalan yang kita kata PAS ni boleh jaga orang Melayu. PAS ni masalah-masalah dengan BAP. Sebab tu sekarang tuan-tuan, UMNO akan menyerang bukan pada PAS, tapi dia akan serang menggunakan senjata-senjata daripada BAP, senjata-senjata daripada Jati. Jati tuan-tuan. Jati ni Sujati. Jati juga bukan senjata, sebab tuan-tuan asal hati Jati tak masuk UMNO. Kita pasal lah, bila mana asal ada berucap tuan-tuan, apa juga yang asal ada berucap, UMNO tak sambut. UMNO tak sambut. Najib tak pernah buat satu statement pun yang nyokong Hasanan. Dia kata ini masalah PAS, ini masalah ramai. Kenapa? Kerana tuan-tuan, kalau Najib sokong saja, orang yang nampak Hasan Najib ni orang suruhan UMNO. Dia punya nilai, dia value statement daripada Hasan Najib terus menudung. Kenapa? UMNO dia sokong dengan Najib. Tapi Najib tak sambut, UMNO tak sambut. Dia bagi Hasan Najib, dia sponsor Hasan Najib, dia bagi berjalan buat roadshow terang. Kenapa? Bagi mereka ini supaya menimbulkan keraguan. Apa yang dia nak ialah sekarang ni menimbulkan keraguan pada PAS boleh memerintah tanpa diganggu gugat, bagi mereka oleh DAP dan PKR. Ini yang dia nak buat. Sebab itu tak sekarang Cina sekarang ni tempat-tempat Melayu menjadi tempat sasaran mereka. Asal ni tak turun tempat orang Cina, dia turun tempat orang Melayu. Ini cabaran kita. Ini cabaran tuan-tuan, kena fikir macam mana kita boleh sampai. Kita boleh ceramah tuan-tuan, tapi ceramah kata orang kita, macam mana kita boleh meyakinkan orang Melayu bahawasanya kita ini boleh memerintah dan kita boleh memimpin pakatan ini, dan kita bukannya bekerja atas, walaupun ini fakta, tapi kita kena meyakinkan mereka. Ini yang timbul bagaimana ini krisis bagi orang Cina, sekarang ini krisis bagi orang Melayu. Itulah yang sekarang ni setiap hari dijaga oleh UMNO bagi memastikan bahawa sebenarnya fixed deposit mereka ialah tempat-tempat lain. Sabah Sarawak tuan-tuan, kali ini Parlimen kali ini kata kita nak ada dalam 12 kursi daripada Sabah dan Sarawak. Kita dah dapat 10. Ini kajian kita buat. Dah dapat 10. Maknanya tuan-tuan, insya-Allah kali ini kita memang ada peluang sungguh untuk kita bergerak ke Putrajaya, tapi dengan syarat kita minta kita kerja lebih sikit lagi. Saya dah sebut potensi itu ada. Saya nak sebut bahawa kita kali ini memang potensi kita kuat, cuma kita yang kena gerakkan sikit. Kita kena kuasa lebih sikit dari tuan-tuan. InsyaAllah Allah akan beri terangan kepada kita. Kerana yang benar itulah daripada Allah. Munajat kita kepada Allah, jangan lupa. Bila mana Allah menyebut qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum. Allah kata apa? Perangilah mereka. Perangilah musuh Allah itu. Yu'adzibuhumullah, Allah akan mengazabkan mereka bi'aidikum, dengan tangan-tangan kamu. Maksudnya apa? Allah perintahkan serang ke lawan, bekerja betul, jihad, bersungguh-sungguh, tapi yang akan memusnahkan mereka adalah siapa? Allah. Dengan tangan siapa? Tangan kita. Tangan itu dah sebab, asbab. Maksudnya kita kena menyediakan jentera kita. Kita bekerja, insya-Allah kemenangan. Dengan jentera kita tu Allah akan bagi kemenangan. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ramakallah. Kamu melontar lebih, memang kamu melontar lebih, tapi melontar lebih lah Allah. Kemenangan datang daripada Allah, dan kita mampu untuk melaksanakan. Yang memerlukan sedikit jihad lebih daripada kita memastikan kita turun sampai kepada target undi kita, sampai maklumat ketenangan diberikan sampai kepada mereka-mereka yang boleh beri kemenangan kepada kita. Kami di Perak, kami lancar DTP. Ini nak posisi orang Perak sekarang. Lancar DTP.
ITP ni gerak tawan perak. Kami lancar slogan perak kita. Perak kita. Ingat nak buat perak komen. Perak komen ni orang Bagan Serai tak setuju. Paling putak tak setuju lah. Dia kata komen ni mana boleh. Komen ni hanya orang parit saja. Orang parit dia sebut komen orang Kuala. Tapi orang-orang sebelah atas ni tak sebut komen. Dia sebut kita. Tapi kita masalah tak. Kalau sebut kita KITA, apa masalah dia? Ada parti lain ni perak kita ni masalah pula cukup. Tapi dah bungkus dah kan. Tapi tak bungkus lagi kan. Baru nak bungkus dapat surat amaran. Tapi tak bungkus lagi pada kita tak boleh. Dah saya kena nak perak kita. Nampak lain sikit perak. Kelancaran pada kita buat tayang kita buat dalam video lah. Korang tengok video kita. Apa orang Pulau UMNO. Orang Pulau UMNO lakonan. Saya tak berlakon lah, orang yang berlakon. Lakonan Pok Luqman. Filem yang baru apa ini. Filem pendek lah yang kita buat. Yang mana tentang perak kita itu pun ada baju perak kita jual. Perak kita tuan-tuan untuk kita jadikan syiar. Yang kita buat adalah syiar perak kita ni. Kita nak jadikan satu syiar. Slogan dia penjenamaan kempen. Maksudnya kita nak bagi makna yang surat dan silap pada kempen kita. Semua orang boleh bawa. Stiker kereta boleh bawa sampai mana. Cikgu boleh bawa masuk pejabat. Tak dalam laptop. Kita boleh bawa sampai ke ruang-ruang yang pas tak boleh masuk. Nampak pasti tak boleh masuk. Di perak kita boleh masuk. Boleh masuk teman-teman. Yang terakhir kita nak perak kita tuan-tuan sampai pada pilih pengundi. Itu penting. Nanti sebab berlaku di Sarawak kau ni. Di Sarawak kita bila bertugas di Sarawak, ada orang Sarawak ni dia masuk pilih pengundi. Dia pakai lambang satu Malaysia. Kita punya pegawai tak setuju. Kata apa ni tuan? Aduan pada SPR. Ini lambang UMNO. Dia kata bukan lambang UMNO. Itu satu Malaysia. Bukan lambang logo parti. Kita marah tapi kita tak ada alternatif. Maka insyaAllah perak saya akan buat lambang ni. Mana setiap petugas kita semacam baik setiap yang ada dan yang mengundi anak-anak kita. Bila masuk hari mengundi nanti perang nanti kita letak syiar ini ada. Dengan penonya, dengan baju, dengan stikernya semua pada bilik mengundi pun orang boleh tengok perak kita. Ini lambang kita, lambang baik. Tuan-tuan, anak sudah saja untuk kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada perhatian dan kerjasama yang diberikan oleh PAS Timur Ban dalam melaksanakan dan mencairkan program ini. Kami di Perak, kami rasa berumurkan 3 orang yang belajar banyak dan ilmu terbaik insya-Allah. Kita ambil semangat ilmu terbaik nak bawa ke konvoi Perak pada 17 hari bulan nanti insya-Allah. Kita akan sampai Perak 17 hari bulan. Dan kita akan mengambil pengalaman yang kita dapat daripada ilmu terbaik insya-Allah. Dan insya-Allah kita menjanjikan yang terbaik. Tuan-tuan, kita minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Kita sungguh-sungguh. Kita buat kali ini kalau boleh saya nak dalam raya ke-17 ini merupakan kerja yang paling baik. Persediaan PAS Timur Tebal yang mana tidak pernah sebelum daripada pilihan raya sebelum ini, inilah kita bersedia 100%. Inilah persediaan kita yang paling baik, optimum yang kita buat. Yang mana kalau kalah pun kita buat hati. Tanding. Tak tanding masalah. Tanding insya-Allah. Doakan tanding insya-Allah. Saya Aceh ni insya-Allah. Tuan-tuan dan sekian, saya terima kasih dan sama-sama lah kita lakukan yang terbaik untuk pasti Malaysia dan kita insya-Allah. Aku nak boleh ada astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.